Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika min an yahdurun. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya sekali lagi kita merasakan kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan dan keupayaan kepada kita untuk bersama-sama kita bertemu dan berkumpul kembali. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi di atas kehadiran bersama, dan mohon maaf kerana kesihatan saya terganggu sedikit pada minggu yang lalu. Alhamdulillah, terima kasih atas berkat doa kepada Allah. InsyaAllah kita akan menyambung kembali. Pagi ini adalah merupakan minggu yang kedua kita menghayati surah Al-Ma'un. Setelah ayat pertama dan sedikit pengenalan berhubung dengan surah ini, termasuklah ada 3 pendapat yang meriwayatkan tentang sejarah turunnya surah Al-Ma'un ini. Ini dikarenakan surah Al-Ma'un ini boleh kita katakan terbagi kepada 2 section ataupun 2 bahagian. Bahagian yang pertama itulah yang menyentuh tentang orang-orang yang ributi yang mendustakan agama. Dan ini nampaknya lebih menjurus kepada sebahagian pemimpin Quraisy yang menentang dan menghalang dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sementara bahagian yang kedua nampaknya lebih menjurus kepada golongan yang sebelum ini tak pernah timbul dalam sejarah umat manusia, yaitu yang dimaksudkan adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik adalah mereka yang hanya muncul selepas hijrahnya Baginda sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Sebelum ini orang-orang manusia seluruhnya boleh dibagikan kepada 2 jenis, 2 bahagian. Sama ada wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dalam surah Al-Kahfi ya. Katakan kebenaran itu daripada Tuhan kamu, barang siapa yang tak beriman, dia monggo silakan. Sorry tidak, kata monggo dikatakan dulu. Barang siapa nak beriman silakan, orang syaa atau yakfur, barang siapa nak kufur pun silakan. So manusia hanya terbagi kepada yang beriman dengan yang kufur. Yang in between, tengah-tengah, tunjukkan kebaikan, menyembunyikan kejahatan, permusuhan dan sebagainya, iaitu orang-orang munafik belum ada. Dia hanya muncul setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka section yang kedua, bahagian yang kedua daripada surah Al-Ma'un ini banyak menceritakan tentang sikap yang ada pada orang-orang yang jenis kedua ataupun orang yang dikatakan munafik ini. Orang-orang yang mendirikan solat, ini apa baik, tapi yang tersimpan di balik apa yang dia tunjukkan, yura'un, dia hanya menunjukkan kebaikan, tapi kejahatannya dia penyapkan, dia simpan, dia tidak nampakkan. Inilah kalangan orang-orang munafik. InsyaAllah akan kita serukan
uh, surah Al-Ma'un ini, yang mana akhirnya kita lihat semuanya, baik kelompok yang pertama yaitu penentang-penentang dakwah Nabi di Makkah maupun orang-orang munafik, mereka ini berpusat pada satu perkara. Itulah yang menjadi intisari surah ini, yaitu orang-orang yang digelar bukan dalam satu cerita apa yang naik motor buang tongkat dia tu, yang suka baca buku sejarah, itu Pak Ma'on. Okey, yaitu orang-orang al-Ghaul, orang yang kan penghujung surah insya-Allah. Baik, kita sambung jemaah dirahmati Allah. Ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Selepas Allah bertanya kepada Nabi dalam metode dan cara Allah nak tanya, nak mengajar Nabi, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Maka ayat kedua firman Allah, "Kadzalikal ladzi." Orang itu ialah allazi yang yad'ul yatim. Cukup nampak? Boleh tak payah nak terangkan dia. Dia punya lampu memang ada beberapa faktor kenapa lampu tak ada. Boleh? Kalau boleh, okey, alhamdulillah. Terima kasih Abang Khairul yang menunjukkan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang itulah ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. Kita ada hint sedikit dalam pertemuan 2 minggu yang lepas, yaitu kata yad'u, daripada perkataan yada'u. Yada'u maknanya tinggalkan. Yada' yatruk, bermakna meninggalkan. Jadi yad'u lebih lagi lah. Dia bukan setakat meninggalkan, tapi dia menindas serta berlaku zalim. Bahasa Melayu pun tak dapat nak berikan terjemahan yang lebih ini. Sebab itu digunakan dua, menindas dan berlaku zalim. Ini berdasarkan kepada sebahagian terjemahan yang saya guna pakai dalam dalam kitab-kitab ini, termasuk yang guna pakai dalam internet dan sebagainya. Orang yang menindas serta berlaku zalim. Dia ibarat macam mana umpamanya lah, seorang anak yatim. Memang kalau yatim itu memang anak, tak kenal bapak, yang datang umpamanya kepada kita, dia minta sesuatu, ataupun dia minta lah, "Pakcik, saya belum makan pakcik." Pakcik ni sedang sambil berjalan, anak tu minta makan, pakcik ni sedang makan. Tak kira lah dia makan kuaci ke, dia makan kuih pau ke, dan sebagainya lah, sambil makan. Si anak tu minta, "Udah tu pakcik, saya belum makan, dah 3 hari saya tak makan," umpamanya lah. Orang ini dia tengok makanan dia masih ada tau, dia boleh share. Kalau tidak share pun, kalau tak beri pun, dia share. Baiklah, ini berpau ni masih ada 2 lagi, kau ambil satu untuk kau, satu untuk aku. Apa boleh kan? Dia boleh bagi spesifik. Dia dah lah tak berbuat demikian. Dia makan, anak tu terus ikut contoh, sambil terus dia makan, dia tak habis, dia buang. Lama nak kasih budak tu, no, sikit pun perasaan, rasa belas, rasa kasihan, rasa kesian, tak ada. Ini termasuk dalam perangai yad'u. Dia tinggalkan budak tu begitu saja dengan menanti harapan yang tidak kesampaian. Dan lebih menyakitkan adalah meninggalkan luka pada perasaan si anak ini. Ini yang terkait betul. Maknanya
Orang yang sepatutnya dibantu, ditolong, tak ditolong, malah ditimpakan kesusahan kepada orang yang meminta tolong. Ini ya doa. Ini lebih dasar. Dan kita sudah maklum kaedah bahasa Arab. Ziyaratul mabna tadullu ala ziyaratil makna kan? Yada'u 3 huruf, tapi yadu'u 4 huruf. Artinya syadda, masyaallah. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. So, perbahasan selanjutnya pernah dahulu kita lalui dalam beberapa surah. Yang terbaru surah Al-Balad, sebelumnya surah Al-Fajr, sebelumnya salah satu surah dalam juz Amma, dalam juz 29. Kalau yang pernah mengikuti sejarah kelas kita ini daripada sekian lama. Tahun berapa yang penting sebut COVID. Okey. Poin berikut ni pernah kita share tapi tak apalah. Mungkin ada sebahagian daripada kita yang baru ataupun mungkin yang lama tapi dah terikut. Okey. Kemudian mendaur. Belum pernah. Tapi sudah. Okey. Jadi siapa anak yatim? Ta'rifannya secara umum. Okey. Anak yatim ialah anak yang kematian ayah atau ibu, tak kisah sama ada ayah atau ibu ataupun kedua-duanya. Sebab itu dalam agama kita tidak ada istilah yatim piano, yatim piatu, yatim piatu, tak ada. Yatim itu tidak cukup, sama ada ayah, ibu ataupun kedua-duanya. Yang penting adalah ayah atau ibu merupakan penyara hidup. Penyara hidup. So anak ini digelarkan ataupun dinamakan anak yatim. Bila disebut anak, maknanya dia belum berupaya berusaha sendiri. Anak kalau balik sekalipun, tapi dia tergolong dalam golongan anak yang OKU, umpamanya orang kelainan. Dia sekarang dia lembutkan sikit bahasa. Orang kelainan upaya. Dia ada upaya tapi lain sikit. Kalau kurang itu malah tak satu. Kalau kena kita dalam ini. Ya, tuan lagi. Tak bisa meninggal. Ya betul. Bapak kena keluar kita. Ya sudah lain lah. Banyak kena lain. Itu bapak yakin. Bapak yakin. Selain saya. Maaf. Ini saya ini kan sebenarnya. Masya Allah. Inilah yang saya nak. Ini yang saya nak apa? Nak highlightkan. Dia bukan sekadar ini saja. Masya Allah. Terima kasih. Allah. Keprihatinan yang cukup. Jangan senang dengan itu saya dengan pas-pas tadi. Okey. Baik. Inilah. Okey. Jadi soalan daripada tuan di sana juga Datuk Seri. Kalau si ayah tu memang keluarga itu yang keluar bekerja adalah ibunya. Si ayah apa dipanggil istilahnya? House husband. Dia menguruskan rumah dan anak-anak serta menyusukan anak-anak. Tak ini di salah satu yes. Di salah satu daerah
Kalimantan dan Sulawesi, ya, yang keluar pergi ladang ibu, si bapa dan sebagainya, dukun. Itu lain perkara. Bapa asyik mendudulkan anak, nyanyikan. Okey. Jadi persoalannya adalah si ibu ini meninggal dunia. Apakah anak itu diistilahkan sebagai anak yatim? Tidak. Nah, penamaan tidak dinamakan sebagai anak yatim sebab penyara asal bagi hidupnya adalah si ayah. Ayah kena keluar bekerja lah, tak boleh house husband lagi, terpaksa jadi ayah. Apa istilah ayah keluar bekerja? Working husband. Kalau working husband nak kena kahwin baru. Yalah, pasal isteri dah meninggal, dia tak husband lagi. Okey. Okey. Waktu tak nak tanggungjawab. Baik, merupakan penyara hidupnya. So, jadi begitulah. Yang penting adalah kita dapati bahawa saraan hidup, insyaAllah akan kita lihat nanti. Menyara hidup adalah antara keperluan si anak yatim. Yang penting adalah antara perkataannya yang kita perlu perhatikan, anak. So, maknanya dia belum mampu untuk berusaha sendiri. Anak, insyaAllah. Kalau anak ni terbagi dua, lelaki dengan perempuan. Anak laki-laki kalau yang berupaya menyara hidupnya ataupun adik-beradiknya yang lain, walaupun usianya 12 tahun, walaupun dia anak yang ke-7 ke apa sekalipun, tapi kalau dia laki-laki, dia penyara hidup, insyaAllah. Di sampinglah ibu dan sebagainya. Tapi kalau anak perempuan, dia sifatnya itu menopang, membantu. InsyaAllah. So, anak yatim, anak yang kematian, ini pun perlu ini. Maknanya perceraian tidak. Perceraian, anak itu tak dinamakan anak yatim. Mana bapak dia? Bapak dia tinggal kat kondominium mana? Lagi itu cerita sebelum COVID sudah dari jabatan. Okey. Maksud anak kematiannya, so mesti kematian ayah atau ibu. Jadi perceraian tidak termasuklah apa ini apa yang tidak disebut melarikan diri dan sebagainya. Apa yang diperlukan oleh anak yatim? Ini yang saya katakan. Pertama sekali adalah perlindungan. Ini itulah salah satu surat yang kita pernah adalah surah Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Perkataan yatiman. Bukankah kami mendapati engkau wahai Muhammad yatim piatu? Ini translation. Yalah. Ini translation lah Melayu. Melayu biasalah pintu gate. Sepatu boot. So, Melayu hasad dengki. Hasad is dengki is hasad lah. Nampak. So, itu belum kena lagi Ustaz. Kau mendapat yatim piatu, lalu ia memberikan perlindungan. So, maknanya apa yang diperlukan adalah perlindungan. Kalau kita lihat, apa maksud perlindungan? Shelter. So, kita sediakan sebuah produk yang ada shelter. Rumah kebajikan.
keperluannya. Itu yang nanti kita bahaskan tentang daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat dan sebagainya, insyaAllah. Syukran. Was'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Yaitu sara hidup. Dan mereka bertanya lagi kepada Muhammad mengenai masalah anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan anak yatim itu, islah, memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu adalah amat baik. Ini termasuklah dalam sara hidup yang basic. Yang basic. InsyaAllah akan kita lihat nanti, sara hidup yang basic ini pun, kalau tidak ada dalam Islam, saya pause dulu. Dalam Islam, kita sudah maklum. Kita tidak wanita. Ini wanita dulu. Tak tahu lah, apa yang ada lah. Boleh, tak tahu. Kalau kita ambil kata wajib, apa makna wajib? Mesti buat. Mesti buat. Wajib ni ada makna macam? Wajib ada macam. Okey lah, kalau berdasarkan kepada kewajipan dalam konteks hidup masyarakat, kita ada wajib, fardi, ada satu lagi wajib. Ini antara jamaah ni. Ataupun wajib individu, wajib masyarakat. Pernah kita bahaskan, kita bincangkan dulu sedikit masa dahulu, urut masih yang betul, bahawa kita sedia maklum apa yang dinamakan dalam bab keluarkan harta. Ada yang namanya zakat, ada yang namanya infak, ada lagi satu tapi semua warna lain. Hijau. Infak, zakat, lagi satu sedekah. Kalau yang terkait dalam hal peninggalan, hibah, wakaf, whatever lah, dan sebagainya kan. Tapi kita nak fokus ini tiga ini. Zakat, apa hukumnya? Wajib kan? Wajib. Kesemaan infak, sunat. Maknanya boleh bagi macam orang tua tadi ya. Dia sedang makan, tidak minta. Itu apa namanya? Kalau lebih boleh buat dulu, honda. Infak ni yang dibahaskan dengan cukup cantik lama dulu waktu beliau buat PhD ke master dia, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dalam kitab beliau Fiqhul Zakat. Beliau bahaskan dan beliau buat rumusan bahawa infak ni terkadang sunat, hukum asal, tapi terkadang sampai kepada peringkat keperluan jamaah ini dia wajib. Umpamanya antaranya adalah sara hidup anak yatim, terbiar, tak ada siapa pun. Sekarang bapaknya meninggal, atuknya tak mampu, pakciknya tak ada, tak ada orang yang diistilahkan otomatik wajib menyara hidup si anak yatim. Kewajipannya menjadi kewajipan masyarakat.
Kalau ada seorang, maaf cakap, anak yatim meninggal dunia kerana tak dapat makan, semua masyarakat di tempat itu dosa. Yes. Ini sistem Islam. Kita lihat. Cantiknya sistem Islam. Adanya kewajipan kemasyarakatan. Apakah ia terbatas, limited untuk orang Islam saja ke, anak yatim daripada kalangan orang Islam? Tak. Tidak. Sebab kita ada tanggungjawab sebagai jiran terhadap jiran. Kalau kita lihat seperti itu dalam kupasan setengah ulama dalam bab apa tidak beriman seorang itu apabila dia tidur dengan kekenyangan sedangkan jirannya kelaparan. Jirannya kelaparan, ulama mengatakan jiran ini tak kira siapa dia, Muslim ke non-Muslim. Maknanya mengambil tahu, mengambil kira, mengambil berat terhadap hal ehwal jiran, tanggungjawab jiran yang hidup dalam satu gang, dalam satu daerah dan sebagainya. Masalah lagi kalau mereka ini yata plural bagi perkataan yatim sini dah. Jadi cara hidup perlu diberikan. Kita perhatikan. Saya pernah tak perlu bulan ni kisah Ja'far, anak-anak Ja'far bin Abi Thalib. Belum, ya Allah, selalu dakwahnya sendiri. Tak ingat, itu yang betul. Okey lah. Ringkasnya adalah kisah anak-anak Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib siapa? Abang Sayyidina Ali, sepupu Nabi. Beliau adalah antara mereka yang berhijrah ke Al-Habasyah waktu Nabi berdakwah di Makkah pada gelombang yang kedua ataupun rombongan yang kedua. Rombongan yang pertama dipimpin oleh Osman bin Maz'un, saudara sepupu Nabi. Yang keduanya adalah Ja'far bin Abi Thalib, ini sebagai kedua. Beliau lah yang menjadi juru cakap kepada masa berhadapan dengan Najasyi. Apabila ketika itu Amr bin Al-As yang belum masuk Islam datang daripada Makkah cuba mempengaruhi pendeta-pendeta Nasrani untuk menyokong kehendak mereka supaya orang-orang Makkah Islam yang berhijrah ke Habasyah ini dihantar balik ke Makkah. Jangan diberikan suaka perlindungan di negeri ini. Tapi An-Najasyi, raja yang adil, dia tak mahu. Lalu dia panggil orang termasuklah semua. Jadi dalam pertemuan itu Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara dan dia menyampaikan termasuk beberapa ayat daripada surah Ma'idah dan sebagainya. Okey. Beliau kembali semula ke Madinah seusai peperangan Khaybar. Perang Khaybar terjadi bila? Sebahagian riwayat menyebutkan tahun ke-6, sebahagian menyatakan dah masuk tahun ke-7 Hijriah, dan itu lebih masyhur. Okey. Perang Khaybar, tentera muslimin bawah pimpinan Nabi SAW hendak mencapai kemenangan. Khaybar siapa dia? Pusat ekonomi orang-orang Yahudi pada ketika itu. Pusat ekonomi orang-orang Yahudi. Dapat kejayaan yang cukup cemerlang, gemilang yang dicapai oleh tentera muslimin. Pulang ke Madinah, Nabi ada yang pergi bertemu dengan Nabi, kemudian bawa Nabi bertemu dengan Ja'far. Malah Ja'far pada ketika itu dah siap dengan senjata nak pergi sokong tentera Islam yang di Khaybar. Tapi tentera Islam dah perjalanan pulang. Itu yang Nabi kemudian mengutarakan kata-kata, aku tak tahu mana satu yang aku hendak
bergembira dengannya. Apakah kerana kemenangan di Khaybar atau kepulangan Ja'far? Tahun berikutnya berlaku peperangan Mu'tah. Dalam peperangan Mu'tah ini Nabi telah memimpin atau Nabi tak pergi kerana urusan-urusan yang lebih penting di Madinah. Nabi SAW telah melantik Zaid bin Al-Harithah menjadi pemimpin tentera. In musibah Zaid fa Ja'far bin Abi Thalib. Kalau sekiranya Zaid gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib yang jadi kedua pemimpin tentera. Kalau Ja'far juga gugur, pilihlah Abdullah bin Rawaha. Sebenarnya dalam peperangan tersebut ketiga-tiga kandidat gugur. Antara mukjizat Nabi semasa perang Khaybar, Nabi di Madinah, tapi Nabi mendapat update daripada malaikat. Malaikat yang mengupdatekan apa yang berlaku di Khaybar kepada Nabi. Dan Nabi yang ketika itu berada di samping para sahabat, Nabi menyebut, mula-mula saya gugur. Lalu bendera Islam diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Tak lama lepas itu Nabi menangis. Lalu Nabi mengatakan, Ja'far juga gugur. Kemudian diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha. Yang nak kita lihat adalah kisah anak-anak Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ada juga. Sebagai riwayat menyebutnya, saya lihat kemarin kitab riwayat hidup Rasulullah SAW dari Abu Hasan Al-Nabi. Dia ada dua anak. Sama ada kembar ataupun selang setahun dapat abang dengan adik mereka. So, jadi bila Nabi mendapat tahu tentang berita kematian Ja'far ini, Nabi SAW tinggalkan para sahabat terus pergi ke rumah Ja'far. Isteri Ja'far di dalam, anak-anaknya sedang bermain. Dan sahabat-sahabat yang ada ikut Nabi. Sebab nanti kalau pergi itu, mereka selagi boleh bersama, nak mengambil sunnah Nabi kan, nak pelajari sesuatu secara itu. So Nabi SAW bila sampai di halaman rumah Ja'far, Nabi nampak dua adik-adik ini sedang main-main. So Nabi SAW kemudian Nabi duduk begini. Dua adik-adik itu sedang bermain. Nabi berteriak, okey, abang, adik, sekarang ni siapa yang pertama sekali dapatkan pakcik? Nabi. Jadi, okey, lari siapa dapat sampai dulu, dia menang. Kedua adik-adik ini bila Nabi kira 1, 2, 3 mereka berlari dengan pantas. Bila mereka nak menghampiri Nabi, Nabi SAW membuka tangan babi tersebut bukan. Dan bila kedua-duanya sampai kepada Nabi, Nabi mendekap kedua-duanya. Keadaannya mereka tak tahu, tapi Nabi telah mengetahui dan merasai yang mereka ni sebenarnya berstatus anaknya dia. Lalu Nabi bertanya kepada Abang, kalau ayah tak ada, bagaimana kamu? Si abang menjawab, pakcik yang ada. Nabi menunjuk. Itulah kemudian Nabi SAW bertanyakan kepada para sahabat, siapa yang akan menyara kedua-dua anak Ja'far? Kedua-dua anak Ja'far. Sebab status mereka adalah biasa, pernikahan secara gitu. Ja'far macam Sayyidina Ali, anak kepada Abu Talib. Abu Talib, kita sudah maklumnya pakcik Nabi ni, pemimpin Makkah, dia bukan orang kaya. Tapi kerana beliau ini zu akhlak, orang yang mempunyai akhlak, orang yang
Kata orang tu berwibawa, dia baru mati oleh masyarakat Mekah. Tapi anak-anaknya ramai. Sebab itu Sayyidina Ali hidup dengan Nabi. Pasal apa? Kan Sayyidina Ali antara orang yang pertama masuk Islam. Dan Sayyidina Ali umur Sayyidina Ali dengan Nabi bezanya 30 tahun dia. Jadi ketika itu Sayyidina Ali masih kanak-kanak lagi masuk Islam. Kenapa? Sebab Nabi mengambil Sayyidina Ali hidup dengan Nabi dan Khadijah adalah untuk meringankan Abu Talib ketika itu masih hidup. Nak meringankan Abu Talib sebab anak-anak ramai. Jadi mereka bukan datang dari kalangan orang-orang kaya, termasuk Ja'far, termasuk Sayyidina Ali pun. Kan sampai apa? Fatimah pernah mengadu kepada Nabi, tangannya pecah-pecah, kerana kuat bekerja, tak ada pembantu dan sebagainya. Sebab itu, maaf, bila Nabi pernah terdengar ura-ura Sayyidina Ali nak beristeri seorang lagi, Nabi sampai pergi ke mimbar, apa Nabi katakan? Barang siapa yang menyakitkan hati Fatimah, menyakitkan hati kita dengan Sayyidina Ali faham Nabi bin beri isyarat. Sebab kat situlah ulama-ulama kita meletakkan bahawa antara syarat nak berpoligami adalah kemampuan. Beliau tak mampu nak menyara hidup Fatimah seorang-seorang ni kan, nak menyediakan pembantu pun tak ada, nak konon nak kahwin lagi, sama je lah kan, ibarat macam tu lah. So jadi kembali kepada kisah anak-anak Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian setelah Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat siapa yang nak menampung masing-masing. Ini termasuk dalam kisah anak Hamzah, anak perempuan Hamzah. Waktu Nabi SAW peristiwa Fathu Makkah. Peristiwa Fathu Makkah. Sebab anak Hamzah yang gugur perang, dia setahun ketiga juga. Jadi maknanya senang cakap, cara hidup ni adalah antara keperluan asas. InsyaAllah akan kita lihat nanti apa yang dimaksudkan cara hidup bila kita pergi kepada slide selepas ini, InsyaAllah. Dan kemudian kalau balik kepada kisah tadi, Nabi SAW kemudian mengatakan kepada para sahabat, sediakanlah untuk ahli Ja'far, untuk keluarga Ja'far makanan. Jadi itu yang menjadi adat orang kita, bahawa kalau ada berlaku kematian, tuan rumah ataupun rumah kematian itu jangan sediakan makan. Jangan sediakan makanan maupun minuman. Orang yang datang kerana takziah yang mungkin dibolehkan tiba pun, kalau tak dihidangkan apa-apa, jangan marah. Sebaiknya mereka yang bawalah kuih pau ke, onde-onde ke, whatever lah. Lepas itu, alhamdulillah, kalau dulu orang-orang kita lepas balik kubur, kita dulu hantar kubur kan, lepas kemudian balik ada kenduri, lepas kenduri makan kat rumah tu. Macam mana? Lagi yang kalau yang buat tu si balu yang menikah suami isi. Wah, nampak dia happy suami dia mati. Yes. Ini kalau kita lihat iddah ni pun antara hikmah di baliknya adalah untuk mengelakkan berlaku fitnah dalam bab-bab seperti ini. Okeylah kalau kita lihat. Fa'amal jati masalah takhar. Kalau kita lihat, ini ada larangan terhadap anak yatim, maka janganlah engkau berdik, kan? Jangan. Hatta keluarkan kata-kata yang
kasar. Walaupun kita tahu bapaknya yang meninggal memanglah kalau cakap pakai hembus saja, kan? Bapaknya, tapi dia dah berstatus anak yatim, kita tak boleh takhar, kan? Tidak boleh pergi. Itulah yang kasih sayang. Mereka perlukan belayan kasih sayang. So kalau kita lihat apa yang diperlukan perlindungan oleh anak yatim ini, pada persoalan apa yang diperlukan oleh anak yatim, satu perlindungan, kedua sari hidup, dan ketiga belayan kasih sayang. Walaupun tak sama lah, tak sama dengan yang diberikan oleh si ayah atau si ibu, tapi setidak-tidaknya kalau takhar ini tidak berlaku, herdik, bahasa kasar dan sebagainya. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Umamah, Nabi pernah bersabda yang bermaksud, sesiapa yang mengusap kepala anak yatim kerana Allah, kepala anak yatim ini mengusapnya sebagai melahirkan tanda belas, tanda sayang, tanda kasih, maka baginya kebaikan yang banyak dari setiap rambut yang dia usap. Jadi kalau tengok anak yatim rambutnya lepas, usap. Kalau tak ada rambut, tak payah. Sebab tak banyak. Itu ke? Sebab usapan rambut ni, belayan rambut ni adalah tanda kasih sayang. Tanda kasih. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim perempuan atau lelaki, maka aku dan dia akan berada di syurga seperti ini. Lalu baginda mengisyaratkan antara jari telunjuk dengan jari tengah, dengan merapatkan. Ana wa kafilul yatim kahataini, kata Nabi. Ana, aku dan kafilul yatim, orang yang menampung, yang menjaga, yang membelai anak yatim itu kahataini, kata Nabi. Seperti ini. Nabi merapatkan dua jari, maknanya sebelah. Yang ini kan? So, jadi kalau kita lihat hadis ini dalam Islam, bila seorang anak, bila adanya anak yatim, dia sebenarnya bukan beban. Yes, Masya Allah, Tuan Haji. Bukan beban, tapi sebaliknya dia peluang untuk ke syurga Allah. Kita lihat di balik takdir Allah, Allah mengambil si ayah, Allah mengambil si ibu, anak ni jadi yatim. Ia sebenarnya peluang untuk masyarakat, especially kaum kerabat. Pernah kita ambil dalam surah Al-Balad ni, yang pernah kita lalui. Okay. Walaupun budak ini tinggal tak Meksiko. Kenapa pukul 10 Muharram? Tapi kalau 10 Syawal, kalau nak 10 Safar, sorry dah tepat. Tradisi mana? Untuk satu apa? Ini mungkin terkait dengan cicit baginda. Sebab Hussein. 10 Muharram ini banyak terkait dengan orang-orang kebiasaan orang-orang yang ada. Sampai sekarang? Tapi masih status ke? Tak apa lah. Boleh suruh datang 10 Rabiul Awal, 10 Rabiul Akhir, mungkin pasal Hussein wafat, Allah Alam, kita tak tahu ini ada. Hussein meninggal dunia, dibunuh di Karbala 10 Muharram. So anak-anaknya jadi yatim. Jadi mungkin dari situ datang adat mengusap kepala.
Ha? Kan? Lagi tak ada lagi? Baik kan? Kami tak menjadikan kita. Dia selalu bertanya kan? Lebih baik daripada tanya Ustaz Google kan? Okay. Antara ciri-ciri penghuni neraka, inilah yang pernah kita ambil dahulu waktu surah Al-Fajr. Kalla tukrimunal yatim. Bahkan kamu tidak memuliakan, tukrimun, memuliakan anak yatim. Jadi apa yang diperlukan oleh anak yatim itu? Perlindungan. Kita melindungi anak yatim. Kedua, secara hidup kita menyara hidup anak yatim. Ketiga, belayan kasih sayang. Kita mempelai, mencurahkan kasih sayang kepada anak yatim. Itu adalah cara memuliakan mereka. So dalam Islam dia bukan dianggap sebagai beban, bukan dianggap sebagai dan sebagainya. Okey, contoh. Bapa meninggal, ini contoh bapa meninggal, anak tu berstatus anak yatim. Habis iddah, mak kahwin baru. Mak kahwin baru, dapat suami baru, rumah baru, kereta baru. Yes. Okey. So anak ni macam mana? Kalau tak dibawa bersama, jadi tanggungjawab pak tiri dia tak untuk yes. Maknanya kalau mak dia tu ada orang apply application untuk kahwin dengan dia, still open dan okey dah. Yalah, saya gunakan bahasa belok jauh sikit, faham pula tu. Jadi umpamanya sekarang maknya terima, tapi si lelaki ini letak syarat, saya cuma boleh terima awak saja sebagai isteri saya, tapi anak-anak awak saya takkan bawa bersama. Si ibu boleh force tak? Boleh. Awak kalau nak terima saya mesti, sebab ini menjadi adat orang kita. Ada letakkan awak nak samakan dengan buy one get one free. Okey, sekarang ni kalau si ini saya ambil awak sebagai isteri, tapi saya tak nak awak bawa anak-anak awak. Lalu si ibu accept. Ibu salin tak? Ini dia nak happy sendiri. Bukan jarang macamnya. Tapi kalau lagi ya, iya gitu. Beda sikit. Iya. Sekarang beliau meletakkan syarat itu. Saya hanya boleh, dan si ibu ni pula menjadi wajib tak? Ia katakan, saya tak nak, kalau you nak terima saya, you mesti terima anak saya. Ataupun tahap ni ihsan itu. Harus. Okey, kalau sekarang term ni open accept. Si ibu ni okey lah, terima. Yang penting ada orang menyara hidup saya.
Anak-anak kan kita campak kat dalam lesan. Okey, kita tak campak, saya hantar. Ha? Bila seorang anak menjadi yatim, siapa yang berhak? Yatim. Siapa yang menjadi tanggungjawab untuk? Okey, yang tadi tu ada 3. Pertama, perlindungan, custody. Kedua, sara hidup. Yang ketiga, belayan kasih. Okey, yang menjadi tanggungjawab dalam bab perlindungan. Bila anak ni yatim, ayah dah tak ada lah. Ayah dah inalilah wa inna ilaihi raji'un. So, atuk. Kalau ada datuk, kalau datuk mampu, kalau perlindungan ada orang umpamanya nak menceroboh anak, atuk dia masih boleh bersiap. Tapi kalau atuk dia dah atuk kalau dah tak boleh siapa? Pakcik. Anak si atuk, so pakcik lah. Pakcik ke wak ke awak Ini tanya Ustaz. Okey. Adik-beradik lelaki. Dan sebab itu kalau kita lihat antara pesanan Nabi yang cukup, sebenarnya kata-kata very simple, tapi maknanya merangkumi cukup luas. Tungkahul mar'atu di arba. Wanita itu dinikahi atas 4 sebab. Di jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, keturunannya wali. Okey. Wali diniha, yang penghabisan. Jadi kan? Yang keempat. Kemudian apa Nabi kata? Fakta bisa tinggi. Ini kata-kata kita halalkan kepada yang berbakti ustaz kita juga. Fakta bisa tinggi. Pilihlah yang berlandaskan agama, terlibat sebagai kau akan berlepas. Antara hikmah di balik berlepas tangan, isteri yang solehah akan faham bahawa suaminya sekarang ini bertanggungjawab. Ada ekstra tanggungjawab bila mana saudaranya meninggal dunia dan anak dia yatim. Maknanya kalau sebelum ini sudah lama I give you 1000 pukal ini, sekarang dah kurang sikit. Sebab yang sama. Itu kalau pilihannya hadis yang begitu simple sekali, luas sungguh maknanya. Wanita solehah yang saya faham bang, malah kalau isteri kepada macam pernah kita ceritakan Nuruddin Zanti yang kemudian menjadi isteri kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi kenapa pilih wanita yang dulunya dianggap macam makcik dia, macam kalau tidak pun macam kakak dia, sebagainya, adalah kerana agama dia, fikiran dia, kebijaksanaan dia dalam membantu Nuruddin Zanti dalam memimpin empire Islam pada ketika itu. Masya Allah. So, inilah. Sehingga selepas berapa tahun dia wafat, si isteri itu barulah seorang ibu berhasrat nak berumah tangga itu. Okey, alat dia. Sebab besok itu agak jauh. Okey, alat dia menjadi tanggungjawab. Sara hidup yang lain belayan kasih sayang. Ini termasuk semua. Jadi berbalik kepada persoalan tadi, si ibu kalau dari segi hukum
Kita sudah maklum, hukum adalah hukum. Tapi pelaksanaan hukum perlu kepada pertimbangan, hikmah, kebijaksanaan. Perlu kepada elemen-elemen akhlak. Pertanyaan, you nak terima saya boleh lah. Faham ini lah. Jadi, you tahulah saya. Jadi, kalaulah berlayan kasih saya, yang bakal, yang tadi masuk apa? Hantar application tu apa? Buat proposal ni, dia orang propose tu, dia harus melihat ini sebenarnya peluang kepadanya untuk tiga tanggungjawab ini. Peluang. InsyaAllah. Mungkin amalannya, solat malamnya, sedekahnya tak seberapa, tapi terhadap anak yatim ni, dia ikram, dia melakukan. Ayat 3. Dan tidak menggalakkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Kata yang itu. Menggalakkan memberi makan kepada orang miskin. Siapa tu orang miskin? Ini berdasarkan kepada mazhab Syafi'i, seorang yang tidak mempunyai mata pencarian yang mencukupi untuk menampung keperluan harian mereka. Sebab dari segi Syafi'i dan Hanafi ada berbeza sedikit. Kalau Hanafi, miskin tu adalah lebih daripada fakir. Sedangkan Syafi'i, fakir lebih dahsyat daripada miskin. Maknanya dia, apa yang dia dapat, ngam-ngam, cukup untuk keperluan asas dia. Untuk makan, transportation dan sebagainya. Lebih tak ada. Bermakna kalau dia jatuh sakit, itu yang timbul susah. Dan dia terpaksa minum air surah Al-Fatihah. Ya? Tak mampu nak minum ubat. Dan sebagainya. Kalau pergi masjid pun, minta ustaz tolong bacakan Fatihah. Dan sebagainya. Fakir lebih dahsyat daripada Tuhan. Dia daripada miskin. Tapi di sisi mazhab Hanafi sebaliknya. Alhamdulillah ini tak ada masalah. Yang penting adalah fakir dan miskin. Yang penting adalah mereka tidak mempunyai mata pencarian yang mencukupi. Maknanya ada mata pencarian, tapi tidak mencukupi. Terus saya katakan ni, dapatan yang baru akibat COVID, ramai masyarakat kita yang jatuh ke tahap. Ya. Dulunya miskin, sekarang fakir. Untuk Syafi'i lah. Dulu miskin, sekarang fakir. Dulu okey, sekarang miskin. Dulu okey, sekarang okey je. Ya. Dan akibat COVID. Sebab itu yang perlu dipikirkan bukan hanya setakat sektor ekonomi je, juga face yang berlanjut insyaAllah. Jadi baru nah, anak yatim orang kaya lagi. Dia ini bermakna dia sara hidup dia boleh ini. Cuma dia perlukan orang yang menguruskan, membantu, pengamanan. Orang yang seperti siapa? Akhlak, Sulaiman akhlak kan, umpama. So orang yang baik datang daripada kalangan sini atau pun sendiri Pak Cina. Tapi tak dapat dinafikan. Hadir mereka ni lebih dahsyat daripada jauh. Tak tengok ni, tak nak ni. Tak tengok ni, tak nak ni. Apakah yang diperlukan oleh orang miskin? Keperluan hidup,
umumnya makan minum, tempat tinggal, pakaian, pengangkutan, perjalanan, pelajaran dan sebagainya. So ini keperluan hidup yang asas. Makan minum. Ini hal yang pertama saja. Tempat tinggal, pakaian, walaupun tak berhelai-helai, at least pada ketika itu dah ada. Pengangkutan, pelajaran dan sebagainya. Ini adalah merupakan keperluan asas. Dan ia berubah daripada satu tempat ke satu tempat. Umpamanya, macam saya pernah share di dokumentari yang saya umpamanya, di daerah-daerah seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan sebagainya, satu daerah pendalaman, mungkin pelajaran yang terakhir, makan minum paling atas. Ini yang nantinya akan kita perhatikan. Di setengah tempat, umpamanya di bandar besar seperti di Tokyo, Kata, Singapura, ini sama penting dengan makan minum. Pelajaran. Jadi ia tetap kategori apa semuanya ini, makan, minum, tempat tinggal, pakaian, pengangkutan, pelajaran dan sebagainya, ia keperluan asas, tapi mana yang lebih perlu, mana yang kurang, ini semua berdasarkan kepada tuntutan di daerah itu. Dan itulah yang akan insya-Allah akan kita perkatakan bagi. Sebab dia berubah-ubah. Kadang-kadang benda yang hajiat ini dia menjadi daruriyat bagi setengah orang. Maknanya amat penting dan sebagainya. Ada pula bagi orang yang hajiat bagi orang lain, bagi dia tahsinat dia. Kita tahsinat. Aksesoris. Tak ada pun tak apa. Dan sebagainya. Nasi asas. Asas. Lauk kuah. Okey, letaklah. Okey. Makanan yang umpamanya kalau kita lihat nasi lemak, apa yang perlu ada pada nasi lemak? Tapi ada orang dia makan nasi lemak tanpa timun. Ada orang makan timun tanpa nasi lemak. Ikan bilis. Ada orang tak makan ikan bilis. Saya makan cuma ikan besar. Saya tak sampai hati makan ikan kecil. Kecil-kecil lagi lah tangkap. Baik. Ini cerita kawan-kawan dekat Mesir lah. Orang-orang Arab tengok dia makan ikan bilis, orang zalim betul lah. Kasihlah ikan besar. Kecil-kecil lagi kau dah tangkap. Okey, sebahagian tempat dia begitulah. Segak abang itu. Okey. So kalau kita perhatikan dia berubah-ubah. Antara benda yang ditouch oleh Dr. Rosani kemarin pun benda-benda Rosani. Yes. Keperluan yang berubah-ubah. InsyaAllah ini yang akan kita perlu kita discusskan lebih basket dalam pertemuan pada datang. InsyaAllah kan kita juga keperluan hidup manusia pada slide ini. Masih ada kan slide yang saya rasa dikirimkan dan saya teruskan. Okey, terima kasih jamaah dirahmati Allah di atas perkongsian bersama. Okey, sebelum kita pergi kepada ini, ada soalan? Tak ada, insyaAllah. Kalau tidak ada, saya sekali lagi mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih di atas kehadiran dan sokongan di atas program-program yang diadakan oleh Masjid Kampung Sebelah ini. InsyaAllah doakanlah teman-teman para jemaah
jemaah sekalian, kita ni sedang merancang sebab Ramadan sekali. Kita harap mudah-mudahan tak adalah berlakunya gelombang di mana macam tahun lepas Ramadan kita kat rumah. Demi apa yang dah dirancangkan itu mudah-mudahan dapat dicapai. Kita dapat bertarawih walaupun tidaklah seperti hari sebelum COVID itu, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Jom kita akhiri dengan tasbih kafarah dari surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.